Daripada kilang kertas terus jadi jenama handphone yang paling berpengaruh dekat dalam dunia. Korang rasa jenama apa? Korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kalau korang geng yang lahir sekitar tahun 80-an dengan 90-an, korang mesti pernah guna handphone sabun le, daun le, English kapak kan. Dulu siapa pakai handphone ni dah kira style lah. Dulu rasa kamera handphone tu dah paling lawa dah, padahal format 3GP je pun. Semua handphone ni berasal daripada satu company yang famous satu masa dulu, iaitu Nokia. So hari ni aku nak bercerita dekat korang sejarah Nokia. Sebelum aku nak start cerita, aku nak inform dekat korang yang kontes buku Abdullah Munshi hari tu dah tamat So lepas video ni habis, aku akan pilih 3 orang pemenang bertuah dan aku akan umumkan pada hari Isnin nanti pada 26 Jun 2023. Aku akan umumkan melalui video TikTok dan YouTube community. Jangan risau, tim aku akan kontak pemenang untuk proses pemberian hadiah. Okey, sampai situ je. Tanpa membuang masa lagi, aku nak ceritakan sejarah sebuah syarikat bernama Nokia. Nokia ni ditubuhkan oleh seorang engineer Lombong, warga negara Finland yang bernama Knut Fredrik Idestam. Semuanya bermula masa tahun 1865. Idestam ni buka bisnes kilang kertas dekat kawasan barat daya Finland. Sebab masa tu kertas ni punya demand tinggi gila. Masa ni nama kilang dia belum Nokia lagi tau. Bila kilang pertama dia dah tak mampu menampung permintaan, dia buka kilang kedua pula pada tahun 1868 dekat satu kawasan di bandar Nokia, Finland, berdekatan dengan sungai Nokian Virta. Pada tahun 1871, best friend Idestam ni, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, seorang ahli politik, join jadi partner dan tubuhkan syarikat yang bernama Nokia AB. Sempena nama tempat diorang buka bisnes tu. Lepas gabungan diorang ni, bisnes diorang terus fly gila babi sampai jadi pengeluar kertas terbesar dekat Finland. Masa ni juga, diorang dah mula ekspor kertas diorang ke negara Eropah yang lain. Pada tahun 1896, Idestam bersara sebab dah penat, lagipun duit dah banyak, apa lagi nak kan. So, Leo Mechelin ni jadilah CEO Nokia yang kedua. Masa Leo jaga company ni, Nokia berjaya cipta kaedah untuk produce kertas yang lebih banyak dan pantas, memandangkan kilang diorang pun dekat dengan hutan yang menjadi sumber bahan mentah untuk kertas diorang. Lepas tu, Mechelin naikkan banyak lagi power plant untuk tampung keperluan tenaga elektrik kilang Nokia. Idestam sebenarnya tak setuju Mechelin ni buat power plant banyak-banyak, tapi dia tak boleh nak buat apa sebab dia bukan CEO dah dekat company Nokia tu. Lagipun itu je lah cara yang kena buat kalau nak company tu berkembang. So nak kata apa lagi, biar je lah, janji duit masuk kan. Pada tahun 1915, syarikat Nokia berjaya menjadi syarikat Finland pertama yang tersenarai dalam Helsinki Stock Exchange. Tak lama lepas tu, pada tahun 1916, Idestam meninggal dunia masa umur 78 tahun. Jadi Leo Mechelin take over terus Nokia ni 100%. Before ni Idestam hidup lagi, jadi dia ada hak untuk bersuara dekat dalam Nokia. Sekarang ni Leo Mechelin boleh buat ikut suka hati dia lah dalam syarikat Nokia ni. Nokia bertahan sebagai pengeluar kertas sampailah habis Perang Dunia Pertama, di mana Perang Dunia Pertama ni menjadi punca company ni hampir nak bankrupt. Jadi Nokia buat kerjasama dengan Finnish Rubber Works dengan Kapilitedas yang bermaksud Finnish Cable Works. Hasil kerjasama ni menjadikan Finnish Rubber Works ni berkembang maju gila. Lepas kilang diorang pindah dekat kawasan Nokia sekitar tahun 1930-an sebab diorang nak gunakan sumber elektrik dengan sumber-sumber lain daripada Nokia. Nokia pula jadi producer untuk alat pernafasan untuk orang awam dan tentera. Nokia masih dapat bertahan walaupun nyawa-nyawa ikan sampailah lepas Perang Dunia Kedua. Walaupun Finland ni sebelah je dengan wilayah Soviet Union, Nokia dapat maintainkan economic relationship dia dengan wilayah Skandinavia dengan negara Eropah yang lain. Benda ni jadi punca Nokia ni menjadi salah satu pengeksport terbesar dekat dunia pada masa tu. Masa awal 60-an, peringkat dalaman Nokia tak dapat nak grow. Kedudukan diorang pun tak kukuh now. Jadi diorang fokus untuk beli aset baru. Senang cerita, dia nak start beli company-company yang lain untuk jadi anak syarikat Nokia. Pada tahun 1966, Nokia AB bertukar jadi Nokia Corporation. Pada tahun 1967, instead of dia bekerjasama, Nokia beli terus Finnish Rubber Works dengan Kapilitedas ni jadi anak syarikat
Nokia Corporation. Diorang pun start susun atur balik bisnes diorang dan fokus kepada 4 jenis produk utama, iaitu produk berasaskan getah, wire kabel, perhutanan dengan elektronik. Nokia juga start produce alat komunikasi dengan topeng gas M61 untuk tentera Finland. Pada tahun yang sama juga, Nokia mula fokus untuk explore industri telekomunikasi yang masa tu belum hype lagi, baru nak tumbuh orang cakap. Nokia pun buat satu department yang fokus untuk develop hardware, software design, industrial automation, data processing system dengan communication system. Disebabkan department ni perform gila babi, nama Nokia terus naik dan company ni makin berkembang sebab dah untung banyak. Diorang buat lagi banyak department yang fokus untuk develop professional mobile radios, telefon switches, capacitor dengan bahan-bahan kimia. Lepas tu, kerajaan Finland ada buat perjanjian perdagangan dengan Soviet Union. Nokia tak ada tunggu lama, dia terus masuk dalam market wilayah Soviet Union and boom, untung mencanak-canak. Pada tahun 1977, Kari Kairamo dilantik menjadi CEO dan dia buat perubahan drastik dekat Nokia ni. Pada tahun 1984, Nokia buat kerjasama dengan syarikat Salora Oy, syarikat pengeluar barangan elektronik Finland. Pada tahun 1985, Nokia buat kerjasama dengan Luxor AB, syarikat pengeluar komputer dengan barangan elektronik Sweden. Tahun 1987, Nokia buat pula kerjasama dengan Oceanic, syarikat pengeluar televisyen Perancis. Disebabkan kerjasama ni, Nokia jadi pengeluar televisyen ketiga terbesar dekat dunia pada masa tu. Selain daripada TV dengan barang elektronik, Nokia cuba juga nak conquer market mobile phone. Masa tahun 1981, Nokia bergabung dengan Mobira Mobile Phone Company. Mobira ni pula baru launching Nordic Mobile Telephone Service, rangkaian telefon antarabangsa pertama dekat dalam dunia. Pada tahun 1982, Nokia keluarkan mobile phone pertama diorang, iaitu Mobira Senator. Sayangnya, masa tu Board of Directors Nokia tak minat nak produce mobile phone dan diorang anggap mobile phone ni macam prop James Bond je. Pada tahun 1987, Nokia keluarkan lagi mobile phone, iaitu Mobira Cityman 900. Masa bulan Oktober 1987, bekas Presiden Soviet Union iaitu Mikhail Gorbachev call orang dekat Moskow daripada Helsinki, Finland guna Mobira Cityman 900 ni. Tak daripada peristiwa tu, Mobira Cityman 900 ni terus famous sampai dapat nickname The Gorba. Nampak? Bukan kita je suka bagi nickname dekat handphone Nokia ni. Diorang pun sama. Diorang yang start dulu. Sampai dekat kita, daun le, sabun le, 3-3 sekupang le, butterfly le. Lepas dah famous, Nokia keluarkan pula Mobira Cityman 2000. Ada report mengatakan yang Mobira Cityman 2000 ni boleh call orang selama 90 minit dan boleh simpan 99 nombor telefon. Usaha untuk kembangkan lagi industri mobile phone ni terhenti kejap bila Kari Kairamo dijumpai mati pada 11 Disember 1988 dan punca kematian tak dapat nak dikenal pasti. So, Simo Vuorileto naik jadi CEO dan dia pun buat perubahan drastik yang lagi besar dekat dalam Nokia. Masa ni pun Board of Directors dah setuju untuk fokus dalam market telekomunikasi dan diorang pun tutup banyak anak syarikat Nokia yang lain. Finnish Rubber Works pun keluar daripada Nokia untuk bergerak sendiri. Pada tahun 1989, Nokia kenalkan sistem 2G pertama dekat dalam dunia yang gunakan network GSM, Global System for Mobile Communication. Tapi masa ni pun Nokia ada masalah kewangan yang teruk disebabkan harga saham Nokia jatuh mendadak dan kejatuhan Soviet Union, negara yang menjadi customer penting diorang. Soviet dah jatuh, hilang le customer, saham diorang pun drop Diorang terpaksa jual Nokia Data, anak syarikat Nokia yang berkaitan dengan data processing and computer dekat International Computer Limited ICL. Pada tahun 1992, Jorma Ollila naik jadi CEO. Masa tu Nokia nak jual department mobile phone ni, tapi Ollila tak bagi. Dia terus tukar Nokia ni jadi 100% telecommunication company, tak ada jual benda lain dah. Pada tahun yang sama juga, Nokia keluarkan Nokia 1011, first tipe GSM dekat dunia. Terciptanya handphone ni, maka industri mobile phone ni terus berevolusi mendadak. Tahun 1993, Nokia develop pula skrin LCD untuk laptop. Lepas tu diorang keluarkan mini laptop. Tapi masa tu demand handphone tengah tinggi gila babi. So laptop ni orang tak pandang now. Masa tahap ni, handphone Nokia ni dah dapat masuk market lebih 130 negara dekat dalam dunia. Antara handphone yang famous ialah Nokia 2100. Handphone pertama yang ada official Nokia punya ringtone tu. Nokia target dapat jual 400,000 unit handphone ni jadi gila. Sekali handphone tu punya sale nak dekat 20 juta lah.
Seronok siap member. Tahun 1996, Nokia keluarkan Nokia 9000 Communicator yang boleh tulis and susun dokumen, hantar email dengan fax and boleh surf internet. Handphone ni dijual dengan harga $800 tapi tak dapat sambutan sebab mahal now. Tahun yang sama, Nokia keluarkan Nokia 8110 yang Neo guna dalam cerita The Matrix tu. Tahun 1998, Nokia 6110 dikeluarkan di mana handphone ni jadi handphone pertama yang ada game ulau tu. Dulu aku berjam hadap game ulau tu, tak jadi kerja lah, hadapkan dia je. Tahun 98 juga menjadi tahun Nokia dah kalahkan Motorola sebagai largest mobile phone manufacturer. Start daripada sini, Nokia start berevolusi dengan cara keluarkan handphone yang lagi power tapi dengan harga yang lagi murah. Tahun 2002, Nokia keluarkan handphone kamera pertama iaitu Nokia 7650. Tipon ni juga salah satu handphone pertama yang ada color dikeluarkan. Tahun yang sama juga, Nokia keluarkan handphone pertama dalam dunia yang guna sistem 3G iaitu Nokia 6650. Tahun 2004, Nokia keluarkan Nokia 7280. Handphone kamera tapi bentuk macam lipstick perempuan tu. Handphone ni tersenarai dalam majalah Fortune sebagai best fashion mobile phone. Kalau korang pernah tengok music video lagu Beep daripada Pussycat Dolls tu, diorang ada guna handphone ni. Daripada akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000 ni, keuntungan Nokia daripada 6.5 bilion euro naik jadi 31 bilion euro. Inilah zaman kegemilangan Nokia. Semua handphone yang famous di kalangan budak 80-an, 90-an wujud time ni lah. Sebelum aku nak sambung cerita, aku nak bagi tahu korang satu pengumuman. Oleh kerana banyak now permintaan nak beli baju ni, sekarang ni aku dah terbuka hati untuk jual lah. Asalnya aku memang tak nak jual sebab aku nak kasih kru je yang pakai. Kira kalau kau nampak siapa-siapa pakai baju ni, maknanya kau tahu wah orang tu kru aku. Tapi aku masih kekalkan idea untuk bezakan kru gigi emas dengan fans gigi emas. Baju untuk korang tu cuma ada logo je. Yang mana korang nampak ada nama tu, yang itu kru gigi emas. Okey, sekarang ni aku jual baju ni dengan harga RM55 sahaja. Siap post ke Semenanjung, Malaysia. Kalau yang Sabah, Sarawak atau luar negara tu, postage tu mungkin korang kena tambah sikit lah. Yang ini aku buat konsep pre-order bukan ready stock. Bermaksud baju ni ambil masa sikit nak siap. Paling cepat dalam masa 3 minggu, paling lewat dalam masa 4 minggu. Maksud aku dekat sini, aku siap post tau, bukan baju tu baru siap. Aku memang letak masa tu panjang sikit sebab aku nak QC dulu baju ni satu-satu sebelum hantar dekat korang. Aku malas lah kalau dah hantar kejap lagi ada defect ke apa kan, nak return balik apa semua, panjang proses. So kalau ada defect, masa QC tu aku boleh return terus. Tapi andai kata dah siap QC apa semua, siap lagi awal daripada 3 minggu, aku akan terus post awal lah. Tak adalah aku nak simpan baju korang ni lama-lama, nak buat apa. Sesiapa nak order baju, korang boleh tekan link dekat description atau dekat pin komen. Lagi satu, yang mana order tu terus buat full payment dekat account bank Gigi Mas. Dah buat payment tu, receipt send dekat kita orang. Nanti kita orang check and confirm kan. Aku memang malas nak buat deposit ni 2-3 kali kerja, penat Kalau nak baju bayar, kalau takut kena kencing tak payah beli, senang, tak payah pening-pening. Okey, yang mana dah bayar tu baru aku kira confirm order tau. Yang mana belum bayar tu aku anggap tak serius ya. So aku akan kumpul order start daripada hari ni 23 Jun sampai 30 Jun 2023. Lepas tu aku tutup order. Yang mana lambat tu kau tunggulah sampai aku buka order yang lain. Segala pengumuman aku akan maklumkan dekat YouTube community dengan grup Telegram Gigi Emas Familia. Kalau ada pertanyaan korang boleh terus tanya, tapi kalau lambat sikit reply tu sabar. Aku ni tak ramai staff. Kadang-kadang kita orang tengah buat kerja, tak sempat nak tengok WhatsApp. So itu je lah pengumuman aku pasal baju polo Gigi Emas ni. Jom kita sambung cerita balik. Pada tahun 2007, Nokia dah jadi telecommunication company paling besar dekat dalam dunia. Tahun yang sama juga Apple kenalkan iPhone pertama diorang yang menyebabkan teknologi touchscreen jadi famous. Disebabkan touchscreen ni dah jadi famous, Nokia keluarkan handphone touchscreen diorang iaitu Nokia 5800 Express Music pada tahun 2008. Tipon ni guna touch operating system yang dikenali sebagai Symbian V9.4. Pada tahun 2009, setahun lepas Android versi pertama dilancarkan, keuntungan Nokia turun sebanyak 30% dan sales diorang turun sebanyak 3.1%. Pada masa yang sama, sales iPhone naik mendadak sebanyak 330%. Gila babi.
Baik, akhirnya pada tahun 2009, 1,700 orang pekerja Nokia terpaksa diberhentikan. Pada tahun yang sama, Nokia mengaku juga yang diorang silap tak bertindak pantas dengan perubahan market demand. Nokia ni tak nak adapt dengan perkembangan teknologi dan diorang fikir yang iPhone dengan Android ni bukan pesaing diorang. Lepas tu pula, start daripada tahun 2006, CEO Nokia, Jorma Ollila ni tadi, terlampau fokus dengan mass production instead of fokus pada teknologi innovation. Masa dah jatuh terduduk ni, Nokia lantik Stephen Elop, bekas ketua Business Division Microsoft, sebagai CEO baru Nokia. Walaupun masa ni Nokia masih buat keuntungan, sepanjang tahun 2010 Nokia still buang pekerja. Lepas tu Nokia buat kerjasama dengan Microsoft dan diorang hasilkan smartphone diorang, iaitu Nokia Lumia 800 dengan Nokia Lumia 710 pada tahun 2011. Nokia juga launch Windows Phone 8 dekat telefon Lumia 920 untuk gantikan Windows Phone 7 yang dah kena komplain sebab asyik lag. Lepas tu operating system dia makan memori besar gila. Pada tahun 2012 dengan 2013, jualan Nokia semakin menurun. Diorang pun dah buat silap masa zaman kemuncak diorang. Lorat now nak produce banyak-banyak sampai lupa nak buat inovasi baru. Itulah siapa suruh tamak. Mesti tak pernah dengar pepatah Melayu kan? Orang tamak selalu rugi. Lain kali belajar bahasa Melayu, jangan guna bahasa Inggeris je, kan dah rugi. Pada tahun 2014, Microsoft beli mobile phone department Nokia dengan harga 7.2 bilion US dollar. Lepas dah jual department ni, Nokia rebrand balik jadi Nokia Networks yang fokus dengan network punya bisnes. Pada tahun 2016, Nokia Networks gabung dengan Alcatel-Lucent Telecommunication Company daripada Perancis sebab nak kukuhkan kedudukan diorang dalam market global telecommunication network. Pada tahun yang sama, HMD Global, mobile phone company yang dibangunkan oleh salah seorang eksekutif Nokia Corporation, beli balik mobile phone department Nokia daripada Microsoft. HMD Global ni dah belajar daripada kesilapan lama Nokia dan diorang buat kerjasama dengan program Google's Android One. Pada tahun 2017, HMD Global ni keluarkan balik model yang paling ikonik masa zaman kegemilangan Nokia, iaitu Nokia 3310. Kenapa ikonik? Ini handphone aku cakap engkau kalau kau baling dekat dinding boleh retak. Kau jangan main-main lah. Nokia 3310 versi 2017 ni dapat sambutan yang baik dekat dalam market. Maka dengan itu, HMD Global ni dianggap berjaya selamatkan Nokia bila dah dapat jual 4.8 juta unit smartphone baru diorang ni pada tahun 2018. Pada 15 September 2020, HMD Global keluarkan Nokia 8.3 5G, smartphone 5G pertama dekat dalam dunia. Untuk Nokia Networks pula, Pekka Landmark dah jadi CEO baru Nokia dan fokus untuk jadikan Nokia ni sebagai top company yang provide 5G network dekat dalam dunia. Jadi begitulah kisahnya sebuah syarikat kertas daripada Finland yang berjaya bagi impak yang besar dalam industri telefon pada satu masa dulu, iaitu Nokia. Sebelum aku habiskan video ni, aku nak share dengan korang beberapa fakta menarik pasal handphone Nokia ni. First, official ringtone Nokia tu berasal daripada melodi bunyi gitar yang bertajuk Grand Vals yang dimainkan oleh seorang gitaris Spanyol yang bernama Francisco Tárrega. Oleh kerana famousnya ringtone Nokia ni, lagu ni terus tukar nama jadi Nokia Tune pada tahun 1999. Selain tu, ringtone message Nokia tu dianggap Morse code yang bermaksud connecting people, tagline handphone Nokia. Yang kedua, disebabkan nombor 4 ni dianggap sebagai nombor sial dekat Asia sebab sama bunyi dengan mati. Nokia tak pernah namakan model handphone diorang start dengan nombor 4. Masalahnya, diorang ni daripada Finland, apa pasal ikut adat orang Asia pula? Nampak now, market diorang dekat Asia ni besar gila kan? Sebab tu kena jaga baik. Last kali, Finland ada keluarkan satu set emoji yang bertemakan negara Finland. Kira macam emoji nasional lah. Salah satu emoji yang ada dekat dalam tu ialah emoji Nokia 3310 yang bermaksud unbreakable disebabkan reputasi Nokia 3310 ni yang tahan lasak. Macam aku cakap tadi, kalau baling dinding boleh retak, belum lagi baling dekat kepala kau, terus gegar otak ah. So, itu je lah fakta menarik pasal Nokia yang aku nak share dengan korang. So, dulu korang pakai handphone Nokia apa dan apa kenangan korang dengan handphone tu? Korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dulu aku pakai banyak juga handphone Nokia ni, tapi paling aku tak boleh lupa aku beli Nokia Engage QD yang kecil sikit tu daripada Nokia Engage Kapak tu. Aku beli pakai duit beasiswa amat dekat Ocean masa minggu balik rumah. Masa tu aku duduk asrama, pakai tak sampai sebulan dah kena gembat menyiap aku. So, terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ni. Jangan lupa kalau nak order baju, tekan link dekat description atau dekat pin komen. Okay? Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.